wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai kaedah dalam perubatan Islam dan salah satu daripada perubatan tersebut ialah menggunakan madu. Madu merupakan salah satu makanan sunnah Rasulullah SAW yang disebut dalam Al-Quran. Madu bukan sahaja makanan amalan Rasulullah SAW, malah disebut dalam Al-Quran sebagai penawar pelbagai penyakit. Madu menjadi satu-satunya makanan yang disebut dengan terperinci dalam Al-Quran sebagai ubat. Dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 69, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan atau dibangunkan oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau sukai, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. Dengan itu akan keluarlah dari dalam badannya minuman, iaitu madu yang berlainan warnanya dan mengandungi penawar bagi manusia daripada pelbagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda, iaitu yang membuktikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mahu berfikir." Rasulullah SAW menjadikan madu sebagai salah satu kaedah perubatan, termasuklah menggalakkan umat baginda menggunakan madu sebagai cara hidup. Sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa menjilat madu dengan air liurnya sebanyak 3 kali makan pagi setiap bulan, dia tidak akan kena bencana, iaitu penyakit yang berat." Hadis riwayat Abu Hurairah. Terdapat juga perubatan yang dilarang oleh Nabi, iaitu perubatan K yang disebut perubatan yang menggunakan besi panas. Berubat dengan besi panas disebut dalam dua konteks yang berbeza dalam hadis, iaitu hadis pertama, Nabi SAW pernah sebut, "Siapa yang menggunakan besi panas atau berjampi, maka telah berlepas diri dari bertawakal," iaitu hadis Hasan Sahih riwayat Tirmizi. Seterusnya, Nabi SAW bersabda, perubatan K itu ada 3 cara, iaitu berbekam, minum madu dan menggunakan besi panas. Adapun aku melarang umatku menggunakan besi panas. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi dalam hadis lain, Nabi SAW pernah sebut, sekiranya ada kebaikan dalam apa yang digunakan kalian untuk berubat, maka pada minum madu atau pada torehan bekam atau pada pedih api, iaitu berubat dengan besi panas, dan aku tidak suka perbuatan berubat dengan besi panas. Sahih Bukhari. Maksudnya, baginda mengiktiraf padanya kebaikan, cuma baginda tidak menyukainya. Ringkasnya, Ibnu Qutaibah menyebut yang pada iktikad dan adat Arab jahiliyah mereka merasakan yang menggunakan besi panas itu keramat menyembuhkan, seperti mana keramatnya jampi. Ini khurafat. Lalu kerana itu baginda tidak menyukainya dan menyebutnya sebagai bertentangan dengan tawakal. Bahkan dalam masyarakat jahiliyah, orang sihat pun dicap dengan besi panas demi mengambil keramat ini. Dapat difahami itulah sebabnya baginda melarang kerana padanya unsur khurafat. Berbekam. Bekam adalah kaedah membuang toksin dengan mengeluarkan darah kotor dari permukaan kulit seperti mana yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Diperkuatkan dengan beberapa hadis sahih yang menjelaskan mengenai rawatan bekam. Ia dikatakan sebagai kaedah yang boleh membantu mengubati segala penyakit. Berikut adalah kebaikan-kebaikan berbekam.